Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa bil fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi alamin. Qabbalallahu minkum. Hari ini kita nak belajar tentang bagaimana fi'il terbentuk. Bagaimana fi'il terbentuk. Ada tak jadual pertama saya dulu tentang dhamir tu kan? Ya. Kita ingat ya. Saya bagi balik jadual tu ya. Kita kena sebut-sebut banyak kali. Ya. Ini apa dia ni? Dhamir. Ingat. Dia dalam Quran dhamir lah yang dominan. Ibarat kata dia raja segala perkataan. Kerana dalam setiap perkataan dalam Al-Quran sebahagian besarnya ada dhamir. Dhamir itu orang. Mungkin orang, mungkin bukan orang. Ya, dhamir kan? Ganti nama. Ganti nama bukan saja kepada orang, pada haiwan pun boleh, pada rumah boleh, pada Allah pun boleh. Ganti nama kan? Macam kita kata Allah. Kalau kita tak nak panggil Allah, kita kata dia. Huwa kan? Jadi ini struktur yang tuan-tuan mesti kena ingat, kena salin besar-besar, iaitu fi'il. Setiap masa saya kena bawa jadual ni. Fi'il, ini kata nama, isim ya. Ini kata nama. Ini kita kata verb dalam bahasa Inggeris ya. Verb, V-E-R-B. Betul? Okey. Ini nouns ya, nouns ya, ini verbs. Dan ini dalam bahasa saya letak sesipan. Kalau tuan-tuan buka buku Arab memang tak ada. Ini melalui saya punya penyelidikan lah. Jadi sesipan ni dia bukan isim, dia bukan fi'il, tapi dia menyisip untuk menyambung ayat. Kita kata dalam bahasa Inggeris apa dia? Conjunction boleh? Lebih kurang kan? Dia conjunction. Tapi kalau kita nak kata conjunction pun tak berapa tepat juga. Tapi sekarang ni bolehlah kita pakai. Lebih kurang tambahan ya. Dia join dia. To join words between words. Sendi. Lebih kurang ya. Ya, conjunction kan. Lepas tu ini, tengok ni dulu sebelum kita pergi ke fair. Ini dalam 10 minit. Sisipan ni ada dua jenis. Satu sisipan dalam bentuk isim. Nama dia isim, iaitu noun. Noun tidak sama dengan isim ni. Bukan isim ni. Ya, isim ni. Yang kedua kita panggil haraf. Kita dah belajar first day haraf ya. Haraf. Tengok ni dulu haraf. Dan haraf ini ada 8 kategori. 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ya. Okey. Ada 8 dan noun ini ada 4 kategori. 1 2 3 4. Okey. Okey. Verb ini ada 3 kategori. Iaitu dari segi masa kita panggil madi dalam bahasa Melayu Arab dia panggil past tense. Past tense, T-E-N-S-E. Mudhari' iaitu present tense ya. Present tense, T-E-N-S-E. Kemudian yang ini dia panggil amar. Cuba sebut tu. Amar. Yang paling mudah sebut amar je lah. Amar ni maknanya banyak nama dia. Dia boleh memberi makna future tense, ataupun instruction boleh. Ya, kita kata fi'il amar lah. Fi'il amar ni makna fi'il future. Ya, future, dia kena future masa untuk akan datang. Kalau saya kata izhab, belum pergi lagi kan? Ya. Kalau kata ini zahabah, telah pergi. Ini yazhabu, sedang berjalan. Kalau ini perintah, perintah. Yes, amar. Amar tu mana perintah? Imperatif dalam bahasa Inggeris juga. Imperatif ya. Imperatif. Kita pelan-pelan ni ya. Biar kita dapat sikit, tapi dapat. Imperatif. Okey.
Okey, ini jadual saya. Sebab saya yang menghasilkan jadual ni. Ya, ilmu tentang bahasa Arab ni banyak. Tetapi bagaimana nak ajar dulu, itu yang orang tak tahu. This is through my research. Kalau kita buka saja ayat Quran, semua ada ni. Semua ada ni. Semua ada ni. Ini yang susah. Jadi jadual ni lah yang kita pakai. Ya, jadual ni yang kita pakai. Dan di belakang jadual ni ada 12 muka surat jadual yang akan kita habis dalam masa 2 tahun. Saya jangka kalau tak habis, kita kena tambah lah sampai dapat. Ya, jadual. Ini jadual yang asas sekali. Domain kita dah belajar ada 14, ya tak? Cuba kita drill sekejap. Domain. Kena domain ya. Okey. Okey, saya kata satu. Tuan-tuan kata domain, boleh? Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Anak. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. 12. 13. 14. 15. Home. 16. 17. 18. Boleh? Boleh. Okey. Semula. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 10. Tak apa. Tak apa. Itu dia kaedah, dia panggil kaedah NLP. NLP, Neuro Linguistic Programming. Tuan jangan risau, 118 boleh sebut dengan mudah saja. Bila saya sebut 100, boleh sebut. Ini baru 18. 10 kali ganda lagi lebih kurang. Ini kaedah, dan kaedah ni sebenarnya kita build your genius yang lama dah tinggal. Kita bina, kita keluarkan kepintaran kita. Ya, tapi itu satu contoh kan. Dan kini mesti ingat sebut nombor. Nombor. Dua. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Okey, tuan-tuan tengok ni. Okey. Ini semua dia panggil tetap. Tetap dalam bahasa Arab makna dia mabni. Yes. Tetap. Kalau boleh salin muka surat baru. Dan ini pun mabni. Mabni iaitu tetap. Tetap. Okey. Jadi dengan sendirinya tuan-tuan, semua sisipan ni tetap, ya. Salin dulu ataupun mabni. Okey. Ya, isim ni dia panggil mu'rab, berubah. Yang mana isim ni? Ya, ni mabni. Tetap. Nanti saya akan beritahu kenapa, apa dia maksud mabni tetap. Okey, ini mu'rab iaitu berubah. Mu'rab ni berubah daripada arabah. Mu'rab ni maknanya berubah. Tuan-tuan ingat dua term dalam belajar bahasa Arab, khususnya bahasa Quran, iaitu tetap dan berubah. Tetap dan berubah. Tetap nama dia mabni, berubah nama dia mu'rab.
Yes, itu ingat. Nombor satu, kita buka saja Quran, kita akan lihat mana kalimah yang mabni, mana kalimah yang berubah. Okey. Semua fi'il madi mabni. Mabni artinya tetap. Boleh? Tuan-tuan salin dulu, nanti saya ceritakan. Okey. Past tense semuanya tetap. Tetap maknanya dia tidak boleh berubah walau siapa pun duduk depan dia. Tetap. Mabni dia boleh berubah bergantung pada siapa berada depan dia. Kalau depan dia perempuan, dia akan jadi perempuan. Kalau depan dia lelaki, dia akan jadi lelaki. Itu yang sebab bahasa Arab ni istimewa. Kita ni tak ada apa benda, sama je lelaki perempuan, sama je. Kalau saya makan, dia makan juga. Orang perempuan, orang Arab, saya makan, dia makana. Bunyi gitu kan. Kalau dia berdua, makana. Kalau awak, makan ta. Daripada makan kan. Kalau kamu semua, makan tom. Kalau anti, makan ti. Anti berdua, makan tuma. Anti bertiga, makan tun. Tapi 14 perubahan. Boleh tak 14 perubahan? Malam ni insyaAllah. Ya tuan-tuan, profesor semua insyaAllah akan dapat. Kita mohon keizinan pada Allah dapat. Jadi saya setiap malam berdoa pada Allah yang ada di sini akan dapat. Ya. Semua sekali 220 orang, 228 orang semasa sedang belajar sekarang ni. Ya, minta dapat. Ya, kita minta pada Allah. Allah kata, ustaz lah minta aku nak bagi ni kan. Jadi kita minta doa pada Allah. InsyaAllah malam ni clear yang ni. Okey. Semua fi'il madi tetap. Okey, fi'il mudhari' ada 14. Okey. Yang 14, satu dari 14 mabni. Okey. Satu dari 14 mabni, 13 mu'rab. Satu dari 14 mabni, 13 mu'rab. Mana satu ni tak boleh ubah. Dan 13 lagi boleh ubah. Nanti saya akan beritahu sekejap lagi apa benda maksud berubah. Okey. Future time semuanya mabni. Semuanya mabni. Ya. Kalau ada kesilapan, saya minta maaf lah. Nanti tuan-tuan boleh betulkan saya. Ya. Sebab ini ilmu kan. Future tense. Okey. Future semuanya mabni. Okey. Domain memang mabni. Semua domain mabni. Okey. Ya, mabni ni maknanya tetap. Mabni tetap. Cuba tuan-tuan sebut. Mabni. Tetap. Kalau mu'rab berubah. Ya. Sebelum kita detail berkenaan dengan fi'il madi hari ni, kita nak jelaskan apa maksud mabni, apa maksud mu'rab. Jadi kalau nampak dalam Quran ni banyak mabni ke banyak mu'rab? Mabni. Banyak tetap. Jadi tetap ni estimated about 95% daripada Quran itu tetap. Yang berubah hanya 5% je. Ini tak boleh masyarakat tahu, nanti jadi timbul fitnah. Sebab ini kajian kan. Kajian ini untuk simpanan kita saja. Kalau kita buka Quran satu baris, tengok sebaris begitu banyak perkataan, yang berubah 2-3 saja. Yang lain semuanya tetap. Jadi saya benar-benar berharap berdoa pada Allah dalam masa 2-3 bulan ni sebelum puasa ni, tuan-tuan buka Quran tahu ini tetap, ini berubah. Sekarang ni kita tengok kepada yang berubah. Ya, yang berubah apa dia? Fi'il mudhari'. Satu lagi? Isim. Ya, kita tanda ni, ini yang berubah. Okey. Ini saja kan? Okey. Yes. Jadi yang lain tu semua tetap. Semua tetap. Noun ini pun tetap. Ya. Ini pun semua tetap. Haraf. Ini ada 8 jenis haraf semua. Ya, tuan-tuan salin saja dulu. Okey. Kita ambil isim.
dulu isim. Isim ni, tuan-tuan, maksud dia isim ni dalam bahasa Inggeris dia panggil noun. Dia panggil noun. Ya, nouns. Iaitu kata nama. Kata nama boleh beri pada orang, place, tempat, haiwan, furniture, rumah, batu, taman. Ya, Allah pun kata nama juga. Ya, kita faham kan? Jadi bila sebut kata nama, kita ambillah satu contoh kata nama. Masjidun. Ini kata nama tak? Masjid kan? Masjid. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab, bila sebut kata nama, dia mesti bunyi huruf akhir tu, dia bunyi tanwin bagi depan. Masjidun. Cuba sebut. Masjidun. Mesti bunyi masjidun. Orang Arab dia tak sebut dah masjidun. Dia kata masjid. Orang kita sebut masjid juga. Kita kena sebut tanwin. Tanwin. Boleh? Masjidun. Ya. Asal dia masjidun. Betul tak? Asal dia. Ya. Tapi bila tulis macam ni, ringkas jadi mas. Sebab tu dipakai 69 ya. Boleh tak? Masjidun. Masjidun ini makna dia a mosque. Not definite. We don't know which mosque. Ya. A mosque. Makna dia M-O-S-Q-U-E. Kalau dia sebut al-masjid, dia tak ada tanwin. Bila ada alif lam, makna dia definite. The mosque. We know which mosque. Al. Al mean definite. We definite the words. Definite ya. Definite ni maksudnya kita tentu mana masjid. Ya, maksudnya dalam bahasa Inggeris dipanggil the mosque. Okey. Setakat ni jelas tak? Kata nama. Tak jelas tanya. Dalam Al-Quran kita cari banyak perkataan ni yang ada tanwin. Kalau dia tanwin ni ada, tak ada alif lam. Kalau dia ada alif lam, tak ada tanwin. Tanda dia ini dah ada isim. Ini dah dia isim. Ada tanda isim 8 lagi. Ini the first mark, the first tanda isim. Itu tanda isim. Ya, betul. Ya, tanda isim. Kalau ada al tak ada dun. Yes. Kalau ada al tak ada dun. Ada al mean the mosque. Ya. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Al masjid tu kita tahu. Masjid tu masjid haram. Dia tak kata min masjidin haram, daripada sebuah masjid yang haram. No. Masjidil haram ini satu saja, iaitu di Mekah tu. Okey. Okey, setakat ni boleh? Okey. Ada 8 tanda isim. Jangan risau pasal tanda tu. Tuan-tuan boleh kenal 10 minit je. Ini salah satu tanda. Okey, tanda dia. Okey. Okey, ini tanda asal. Tanda asal isim bagi depan. Bagi depan. Ini bagi depan. Ini tanwin bagi depan. Ataupun bagi dua di an. Bagi dua di depan an. Ya, ya. Ini tanwin bagi depan. Ini bagi depan. Ini tanda asal. Ini tanda asal. Okay. Saya bagi step-step ya. Ini tanda asal. Okey. Jadi bila kita tulis isim, kalau tak ada apa-apa di depan dia, dia mesti tanwin bagi depan. Kalau ada alif lam, dia bagi depan saja. Ini bagi depan. Ini bagi depan. Ada nama dia. Malam ni saya tak bagi tahu lagi nama dia. Pasal kita tak nak susahkan belajar kerana nama. Apa ada pada nama dia? Kan nama yang pelik tu. Kita kenal dia, ini bagi depan. Ini bagi atas. Okey. Okey, sometimes dia bagi atas. Ataupun tanwin bagi atas. Yes. Fathah.
Okay, bila dia tanwin bagi atas, means dia mesti ada sebab yang mengubahkan dia jadi bagi atas. Jadi pengubah dia member-member ni lah. Ini member-member yang ubah dia ni. Member-member mabni dia yang ubahkan dia jadi bagi atas. Tuan-tuan faham tak? Dengan bahasa mudah je. Dengan bahasa mudah saya beri. Yang mengubahkan dia tu bukan yang berubah, yang tetap. Yang tetap saja yang boleh mengubahkan yang berubah. Kita ambil contoh Tunggu di tengah-tengah sungai kan. Tunggu tu tetap, tapi air tu macam-macam air lalu, macam-macam benda lalu kan. Itu yang mengubah tu. Tunggu tu tetap. Mungkin tak betul dia punya contoh tu kan. Maknanya yang tetap ni dia memang boleh mengubah yang berubah. Sebab yang berubah dia tak diubah sebab dia berubah. Orang yang duduk tetap saja boleh mengubahkan orang. Cuba kedai ni berubah-ubah, ada customer tak? Dia mesti tepat kan? Mesti tepat. Duduk 20 tahun orang kenal kan. Kalau minggu ni sini, minggu depan sana, pening kepala customer. Jadi tuan-tuan tulis nota dia, yang mengubahkan isim dan apa juga fi'il mudhari' tadi adalah yang tetap. Yang tetap. Yang mana yang mengubah yang mana? Jangan ke mana-mana. Kita akan dapat lepas ni. Yang pentingnya yang tetap mengubahkan yang tetap mengubahkan yang berubah. Sama ada isim, sama ada isim ataupun fi'il mudhari'. Ini teori dia. Mudah saja. Orang putih mengajar mudah je kan? Yang tetap dia mengubah yang berubah. Ada juga yang berubah, dia ubah yang berubah, tapi very rare. Very rare. Jarang sangat-sangat. Nanti kita tahu. Sekarang ni 2 tahun kita di sini, kita nak belajar yang mana tetap dan diubah yang mana. Yang mana berubah, kena ubah dek siapa. Tak teori dia. Okey? Ini bahasa Arab, bahasa lain tak ada. Bahasa lain tak ada macam ni. Bila orang tanya saya, kenapa Ustaz macam ni Ustaz? Tanya Jibril. Bila tanya Jibril, senyap duduk, tak berani. Pasal Jibril yang bawa ni. Dia yang bawa ni kepada Nabi Muhammad. Okey? Nabi Muhammad tu kata betul huruf, tapi semua tahu ni. Macam mana? Kita 2 tahun belajar Nabi Muhammad. Kejap dia, sekelip mata je. Hanya dia bedah dengan air zam-zam je kan. Air zam-zam masuk je, habis semua dapat ilmu. Kan? Dan ini dengar ni. Dalam Al-Quran, isim berbaris atas ada 12 sebab, 12 reason. 12 sebab saja berbaris atas. Ya. Isim berbaris atas hanya 12 sebab saja. Sebab dia 12 saja. Nanti dalam masa ni kita tahu apa sebab dia jadi atas. Jadi bila kita buka saja isim bagi atas, okey, innallaha bagi atas tak? Sebab ada ada. Sebab ada inna duduk di sini. Inna mabni. Ini very straightforward sebenarnya. Cuma kita tak tahu macam nak susun. Ini saya telah menyusun ni hampir 20 tahun kaedah ni. Sebab itu ini structure yang kita bina sendiri untuk mudah tuan-tuan faham. Yang ini mengubah yang mana? Ada yang ni mengubah dua-dua. Yang kena ubah dua je, fi'il mudhari' dan isim. Yang kena ubah. Yang tu kau ubah semua sekali, kecuali ni. Kecuali fi'il mudhari' dan naun. Yang lain semua pengubah orang. Ya? Boleh terima? Yang lain semua pengubah orang. Pengubah nanti ni isim pun tidak semua isim kan, yang berubah isim tu aja. Isim di bawah kategori sama dengan fi'il, isim dan sisipan ni. Bukan isim bawah. Bukan. Isim bawah ni isim mengubah orang. Dia ada 4 jenis isim yang mengubah orang. Saya beritahu dulu, tetap mabni. Mabni about 95%. Tetap. Mu'rab the balance. Baki. Tentang buka saja Quran,
Mabni, 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 mu'rab. Satu je mu'rab. Yang lain semua mabni. Mana majoriti mabni. Okey, sekarang ni boleh? Okey. Kalau isim berbaris bawah, dia ada 3 sebab saja. 3 reason saja. 3 reason saja isim baris bawah dalam Al-Quran. Tiga reason saja. Ya, mudah kan? Mudah. 3 saja. 10 minit kita dah boleh dapat dah. 3 saja. Only 3 reason. Ya. Kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Bi'abdi. Asadi abdun. Asadi abdun. Isim ni isim. Tapi bila ada B ni duduk sini, yang ni mesti jadi baris bawah. Kasrah. Saya akan bimbing tuan-tuan puan untuk mengenali mana yang mabni, mana yang mu'rab, sebelum kita mengeluarkan hukum. Ya, sebelum kita cari ayat-ayat hukum. Ini untuk kehidupan kita. Okey. Ya, bi'abdihi. Okey, ada 3 sebab saja. Okey. Kalau dia tidak ada 15 sebab ni, maka dia jadilah baris-baris depan. Maknanya kalau dia baris depan tu, maknanya dia tidak baris atas dan tidak baris bawah. Okey. Nanti kita kena buat jadual ni. Setiap kali kelas Tuan Haji Ghazali kita tampal sini. Habis kelas kita simpan. Jadi tak payah kita salin banyak kali. Ba ni dia duduk di sini, dia ada 10 orang lagi rakan-rakan dia. Rakan-rakan ba. Dia panggil saudara-saudara dia. Ila, li, min, an, ka, banyak. Ini semua huruf ma'ani yang kita belajar dulu. Jadi bila member ni dia ada, dia menjadikan isim tu baris bawah. Baris bawah tu mana di kasrah, baris bawah. Kalau baris atas ni ada lebih kurang 12 member dia. 12 member. Bila member tu ada 12, mesti baris atas. Umpamanya kalau dia kata ada perkataan ni, ada perkataan inna dan rakan-rakannya ada 10 ke 11 member dia, mesti di sini jadi al-masjidah. Jadi kita kena ingat dia dan rakan-rakan dia panggil saudara-saudara dia. Kita kena ingat saudara mara dia. Yang ini orang susah nak ingat, tapi tak perlu ingat, dalam Quran dah ada. Bila dalam Quran kita jumpa isim baris atas, mesti ada di sini saudara inna. Itu je. Mesti saudara inna. Okey, boleh kita tak padam Okey, sekarang ni tengok ni. Sekarang ni tengok ni. Saya buka sikit Okey. Kalau kita kata wallahu bagi depan kan, sebab tak ada apa-apa. Alimun tak ada apa-apa. Ini adalah ayat subjek dan predikat. Allah itu maha mengetahui. Tapi Allah maha penyayang. Dia tak sebut satu, dia sebut 2. Alimun, hakimun. Maknanya kalau kita tak tahu alim, tahu hakim. Dua-dua maknanya sama. Okey, tak ada apa-apa. Ini nama dia mubtada, nama dia khabar. Okey, kalau kita taruh kana, ini Allah tetap tak berubah. Tetapi yang mengubah ni aliman, hakima. Jadi kana ni dia hanya mengubah isim yang kedua. Dia mengubah predikat. Boleh je. Ya. Ini saya nak beritahu, yang mabni mengubah. Yang ini dia mengubah isim yang kedua. Yang pertama tak ubah. Okey? Okey? Kalau ada wakana baru berubah lah. Kalau ada wakana baru berubah. Okey. Wa mana dan. Okey, wakana. Ya. Kalau tak ada waw boleh ke tak? Boleh. Tapi Al-Quran ada waw. Sebab dia ni penutup ayat.
kita akan belajar penutup ayat. Mungkin Macam noktok. ya. Macam noktok. Penutup. Dia penutup. Dan setiap ayat ada penutup dia. Penutup dia tu ada. Nanti kita belajar. Ada beberapa jenis penutup. Penutup ayat tu dia tutup ayat tu. Bila dia cerita, ada tutup ayat tu. Ini adalah sebab dia tutup ni kan. Okey. Menegaskan. Boleh? Okey. Tak apa. Kita tinggal ni dah. Okey. Sekarang kita pergi pada tajuk kita. So now kita pergi kepada bagaimana fi'il terbentuk. Tuan-tuan, tengok jadual ni. Kita dah selesai ni. Okey. Jadual tu nombor buat sendiri. Ikut date, letak date. Jadual 9 lah. Okey. Ya. 9 ya. Ini jadual 9 ni dipanggil main frame dia. Frame jadual yang besar sekali. Jadi setiap masa kita akan pergi ni, last day pun kita akan pergi ni. Ya. Okey, sekarang ni kita buat ni yang ni. Okey, ya mati ya. Okey, tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Bila kita sebut fi'il, ingat dalam mainframe kita gimana duduk fi'il kita ya. Okey. Sebab kalau kita nak habiskan lesson kita tuan-tuan, ini dia punya apa yang kita nak belajar. Ini ya. Dia punya kita buat dalam bentuk pokok. Okey, ini ya. Ini tajuk-tajuk yang akan kita cover dalam masa 2 tahun. Ya, okey, ini dia. Ini dia. Ini dia. Yang kita nak belajar, yang nak belajar 2 tahun. Jadi tuan-tuan pilih nak belajar ini ke nak belajar dengan saya? Dengan saya. Ini dia. Ini baru muka surat 10. Takut nah, ini dia. Tunjuk ini takut pula. Memang takut ni. Nanti saya boleh tengok ni. Okey. Sebab saya make it simple. Okey. Muka surat 31. Daripada muka surat 1 hingga 31 muka surat semua sekali. Ini dia. InsyaAllah after 2 years tuan-tuan puan boleh baca buku ni dengan baik. Sebab ini ilmu yang full, yang langsung tidak boleh dinafikan. Tapi di sini kita hanya nak baca Quran, nak faham Quran saja. Ya, kita bukan nak study about knowledge, kita nak study knowledge to understand skill. Ya, boleh. Okey. Jadi itu kaedah yang saya buat. Sebab itu jadual ni kalau orang tahu jadual ni very simple. Mudah Kalimah Quran tu ada 3. Isim, fi'il, haraf. Tapi kalau pakai jadual ni memang tak faham Quran. Mana domain? Jadi saya punya kajian kena domain dulu. Sebab domain menguasai semua ni. Ya, fi'il ada 3. Isim, ya tadi. Ini tukar sisipan. Di bawah sisipan ni ada haraf dan ada isim. Itu barulah jadual ni applicable untuk understand Quran. Yang jadual tadi tu untuk bahasa Arab secara keseluruhan. Okey. Okey, nanti kita pergi haraf 8 ni seronok. Tuan-tuan okey. Perbuatan dalam bahasa Arab nama dia al-fi'lu. Al-fi'lu. Ya, al-fi'lu. Okey, al-fi'lu. Al-fi'lu. Cuba sebut al-fi'lu. Kalau kita tak nak ada alif lam, kita kata fi'lun. Fi'lun ni satu perkataan perbuatan. Al-fi'lu. Okey. Tuan-tuan saling new page tu ni kita start lesson. Al-fi'lu ya. Fi'lun ni a verb. Kalau al-fi'lu the verb. Okey, boleh Tapi bila kita sebut dalam pengajaran biasa kita sebut fi'il lah. Fi'il ya. Kalau sebut fi'lu ni rumit sikit sebut fi'il kan? Ingat fi'il, cuba sebut. Fi'il. Fi'il. Okey.
Okey, macam bahasa lain juga, fi'il dalam bahasa Arab dia ada dipanggil madi. Madi ni dalam bahasa Inggeris past tense. Past tense, ya. Past, yang lepas. What happened before, ya, last. Yang kedua dia panggil mudhari'. Cuba sebut. Mudhari' ni present tense, ya. Present tense makna what's happening now, ya, apa yang sedang berlaku sekarang. Okey. Kemudian yang ketiga ni tuan-tuan, dia panggil fi'il amar, iaitu kita panggil imperatif, perintah, imperatif, perintah. Okey. Yes, kata perintah. Okey, boleh dah saling dah. Okey, ready? Ni insyaAllah malam ni kita selesai, ya. Kita selesai how betul verb betul dibentuk. Okay, everything start from fi'il madi. Everything. Yes, based on madi. Apa beza madi dengan madin? Sama Datuk, tapi madin tu bagi bawah. Tak ada beza? Tak ada beza. Tak ada. Kalau madin Datuk, betul Datuk. Kalau madin tu ni yes, maknanya baris bawah. Mesti ada sebab kenapa dia pada bawah. Sebab dia 3 saja. Kan? Macam bawah je. Ya, macam Madin. Baris bawah. Kalau ada alif lam, al-madi. Baris bawah. Al-madi. Di. Yes, kasrah. Jadi beza tak ada Datuk. Dari segi makna tak ada beza. Kalau Datuk dah sebut madin pun boleh. Tapi biasa kita sebut madi. Madi, ya. Dua-dua boleh. Maksudnya past tense. Jangan sebut Mahathir. Past tense, ya. Jangan sebut Mahathir. Okey, boleh ya? Boleh ya. Kalau Datuk kata madin, boleh kata madiun bagi depan, madin bagi bawah, madia bagi atas. Tapi bila kita nak guna untuk pengajaran, kita sebut madi. Madi it is past tense. Okey. Daripada fi'il madi ni dia jadi fi'il mudhari'. Dia jadi fi'il amar. Dia jadi isim dengan 10 kategori. Isim tempat, isim pembuat, isim alat. Yes. Ya, saya nak beritahu. Maknanya daripada fi'il madi ni dia jadi bermacam-macam perkataan. Asalnya dari madi. Okey? Ini sebagai contoh, kita kata sajada, fi'il madi. Boleh? Sajada. Sajada fi'il madi. Ya, dia boleh jadi masjid. Betul tak? Bila masjid jadi masjidun. Tapi kalau dia jadi masjid, kita tengok mana yang lebih. Mana yang lebih daripada sajadah. Ini asal dia. Yang lebih apa dia yang lebih? Huruf yang lebih. Mim. Bila letak mim depan, matikan sin, jin bagi bawah, dah tanwin kan, jadi tempat solat. Jadi tempat solat. Ini jadi tempat. Okey. Kalau kita letak ta di belakang, sajadatun, maknanya satu kali sujud. Apa dia sembahyang yang satu kali sujud? Yes, witir, sujud sajadah. Tapi apa yang lebih? Ta marbutah. Okey? Kalau kita letak alif in between sin dan jim, sajidun, jadi orang yang sujud. Orang yang sujud. Ya, orang yang sujud. Nampak tak? Ini saya bagi 2-3 contoh saja, tapi contoh dia berpuluh dia boleh jadi. Berpuluh. Okey? Kalau kita letak mim di sini,
letak jim, letak waw, letak dal. 1 tambah 2 tambah. Ini asal dia. Jadi orang yang kena sujud. Masjud. Orang kena sujud. Kena sujud bukan sujud sembahyang je, sujud mungkin dia kena duduk, kena tahan kan. Okey. Masjud. Ni masjud. Masjudun. Okey, tuan-tuan. Apa juga jadi sim tetap nombor 1. Ni. Jim tetap nombor 2 dan dal tetap nombor 3. Tak pernah bertukar sim pergi kemudian. Itu satu contoh. Boleh? Okey, sekarang kita nak mula bagaimana fi'il terbentuk. Okey? Okey. Sajadatun tu makna sekali sujud. Sekali sujud. Sebab dari fi'il madi lah dia jadi macam-macam. Jadi macam-macam. Macam-macam tu kita tak boleh letak banyak malam ni. Pelan-pelan ya. Okey, boleh saya rap ni? Okey, boleh? Okey, dah faham ya konsep dia kan? Okey. Tuan-tuan, okey. Okey, tuan-tuan. Okey. Dalam bahasa Arab, fi'il dalam bahasa Arab selalunya datang 3 suku kata. 3 suku kata. Boleh? Macam kita makan 2. Minum 2. Tidur 2. Ni contoh yang Melayu makan. Mi alif datang makan, datang kan. Ya, betul tak? Kalau nak bariskan makan. Minum. Mimnya bawah mi. Nun wa min depan mun. Nun, betul tak? Tapi masih lagi 2 syllable. Minum. Okey. Kalau kita kata tidur, ini same pattern dengan ni. Tidur, betul tak? Same pattern. Makan, minum, pukul. Pukul, pattern yang ketiga. Pukul. 2 suku kata juga, tapi suku kata pu dulu. Ini kul. Okey. Okey. Marah. Mana dia? Sama tak dengan ni? Sama dengan makan. Mati. Mati yang sebut aku. Mati. Mati. Tidur. Okey, ini suku kata. Tetapi dalam bahasa Arab normally 3. Okey. Dia mula dengan betul? Dia mula dengan perkataan pattern. Dalam bahasa Arab ada perkataan pattern. Bahasa Melayu tak ada pattern. Orang belajar tanpa pattern. Mungkin ada kan? Pattern dia dalam bahasa Arab, dia gunakan pattern la. Yes. Fa'ala ni, ini perkataan perbuatan past tense, nama dia, makna dia telah melakukan. Laki-laki. Dia telah, makna dia telah melakukan. Maknanya dalam ni ada orang, dia laki-laki, ada jantina, ada masa dan ada perbuatan. Ada orang, dia ada jantina, ada masa dan ada perbuatan dia. Maksudnya dia seorang laki-laki telah melakukan. Okey, tuan-tuan? Boleh? Yes. Kalau kita belajar bahasa komunikasi, orang tak peduli sangat. Tapi bila belajar bahasa Quran, inilah cara yang kita nak ajar tuan-tuan, nak train tuan-tuan. Ya. Cuma saya beri pandangan, kalau berat jangan lari. Duduk kat belakang tu. Ya. Jangan. Saya kata kat rumah saya ni, duduk je, mari mesti mari. Selagi saya ada, mesti mari. Duduk.
Tak faham duduk. Pen tak ada duduk je kan. Baca kena duduk. Dia berhubung dengan Tuhan. Ya, tutup. Kalau dia tak menulis tu dia berhubung dengan Tuhan. Saya kata kalau saya tak ngajar, siapa lagi nak ngajar? Awak kena mari, 10 kali kena mari. Okey tuan-tuan, boleh tak? Okey, tuan-tuan. Perkataan ini dinama pattern word. A pattern word. A pattern word. Maknanya kalimah dipanggil pattern. Pattern Datin Paduka, apa makna pattern? Pattern ni macam corak ya, corak. Macam buah hulu kan. Kalau yang bulat, memang bila kita masuk buah hulu jadi bulat. Dia tak jadi. Ini corak. Ini corak ya, boleh? Corak. Okey. Corak ya. Okey. Allah, saya nak terang pun tak tahu macam ni. Okey ya. Okey. Jadi dalam ni ada 1 2 3 4. Boleh? Okey. Okey, tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan. Okey. Ini past tense. Pattern dia fa'ala. Okey, huruf pertama ni nama dia fa. Nama dia fa. Huruf kedua nama dia ain. Huruf ketiga nama dia lam. Boleh? Apa benda je huruf kalau datang di bawah dia ni seperti a, ka, la, a ni fa. Boleh? Ka ni ain. Lam ni lam juga. Seperti daraba. Daraba ni dia? Pukul. Daraba. Do ni fa. Ini ain. Ini lam. Okey, sajada. Sajada. Sim ni fa. Jim ni ain. Da ni lam. Okey, kalau kita kata masjidun. Masjidun. Mana fa dia? Sim. Mana ain dia? Jim. Mana lam dia? Yes. Dan bila apa juga dia kejadian, dia tak akan bertukar sin apa tu fa pergi kemudian ain pergi dulu. Never happen. Dia mesti ikut susunan. Fa mesti dulu, followed by ain, then lam. Setakat ni boleh? Boleh. Okey, ini boleh lagi. Lepas ni memang penat. Perkataan pattern ya. Perkataan pattern. Saya tak pernah. No. Saya macam ni Tak berubahnya. memang tak berubah tadi. Itu nama dia macam tu. Hanya Arab saja yang ada pattern. Yang ada pattern. Ini dia kata mabni ni. Ini mabni. Ini mabni yang murak-murak lah kan. Jadi semua fi'il madi tetap. Semua fi'il madi tetap. Boleh ni Datin boleh ikut? Boleh? Siapa tak boleh ikut angkat tangan. Okey tuan-tuan, tengok sini. Okey tuan-tuan. Ni ya, okey. Okey, nak habis dah ni. Okey, fa'ala ada 3 pattern. Ya, fa'ala 3 pattern. Okey. Satu fa'ila. Yang kedua fa'u dah. Yes. Ini pattern saja. Yang ada makna, the first pattern yang ada makna. Yang lain ni tak ada makna. Ini just untuk to show pattern only. Ya? Yeah? Okey. Fa'ilah. Ya. Yeah. Okey. Boleh? Fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Okey. Okey. Seperti tuan-tuan ya. Seperti ni tuan-tuan. Lah, pattern mana? Yes, correct. Alima, pattern mana? Fa'ila. Kabura, pattern mana? Yes. Pattern mana? Dan kita bila tengok fa'il madhi, fa'il dalam Quran, kita akan tahu kenapa Allah gunakan pattern satu. Hebat tak? Dalam bab-bab syurga neraka, pattern satu dipakainya. Dalam bab-bab kasih sayang, pattern 2. Dalam bab-bab hebat, pattern 3. Oh, saya pun seram dah. Betul yang saya suka.
Oh, baca Quran, menangis kita. Why Allah Ta'ala all the time guna pattern satu? Jahat benar aku ni ke? Macam tu kan. Maknanya pattern satu dia guna untuk apa? Nanti kita tengok. Okey? Tuan-tuan, sebab itulah ilmu ni dah jadi fardu ain, bukan kifayah lagi. Sebab itu saya kata, saya nak juga lahirkan ramai orang yang boleh mengajar macam saya. Ya? Okey. Tuan-tuan? Okey. Pattern satu ada 3 pattern. Yes. Pattern 2 ada 2 pattern. Pattern 3 ada 1 pattern. Jadi berapa semua? 6. Ada 6 ya? Ada 6 pattern. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak tahu ini pattern 1, ini pattern 2, ini pattern 3, ini pattern 4, ini pattern 5, ini pattern 6. Okey. Sekarang ni fa'ula ada 1 pattern only. Boleh? Yes. Fa'ila, alima, dia split pada 2 pattern. Okey? Kita nak tahu alima ni pattern 4 ke pattern 5? Ya. Boleh? Akala ada 3 pattern. Nak tahu akala ni pattern 1, pattern 2, pattern 3. Okey. Okey tuan-tuan ya. Ya, dia variations lah. Jadi ini tuan-tuan, you must study very very hard, dengan hati ni. Untuk bila kita buka Quran, this is pattern fa'ala 1. This is pattern fa'ala 2. This is pattern fa'ala 3. Tak payah. This is pattern 4. Pattern 4 mean from fa'ila. This is pattern C. The last pattern mean from fa'ula. Fa'ula has 1 pattern only. But fa'ala divided into 3 patterns. Yeah, to 3 patterns. Fa'ila to 2 patterns. So now how to distinguish the patterns? Yang ni senang lah, 1 only. How about this one? So to distinguish all this pattern, kita kena refer kepada mudhari' dia. Ya, mudhari'. Mudhari' ya? Mudhari'. Okey, mudhari'. Macam mana kita nak tahu sama ada pattern 3, pattern 2, pattern 1? Sebab dia ada 3 pattern. Okey, sekarang nak tahu senang je. Kita tengok ni. Ya. Okey. Kalau fa'ala yaf'ulu, mana ain bagi depan, ini fi'il mudhari'. Okey. Ini di bawah huwa lagi ni. Mana huwa? Kan huwa. Yaf'ulu ni maknanya dia laki-laki sedang melakukan. Okey. Ini pattern 1. Dia punya ain bagi depan. Yaf'ulu. Ya fa ain lam. Okey. Okey, tak apa, pasal baru kan. Okey. Bila kita nak mudhari'kan dia, kita kena letak fa, letak ain, letak lam, sini lam. Kita kena letak ya di sini. Ya di sini. Yaf, lu. Di bawah ganti nama huwa. Sebab dia bermula semua di bawah pattern huwa. Dia pattern huwa. Daripada huwa lah dia akan bertukar menjadi anta, antuma, antum. Sebab huwa ni tak ada apa yang tambah. Okey, fa'ala ni maksudnya dia laki-laki telah melakukan. Ada nampak tak rupa tambahan? Tak ada. Kalau macam fa'al tu, nampak tak? Fa'al tu nampak tapi di sini dia punya orangnya hidden tu maknanya tersembunyi. Because from pattern ni lah baru kita jadikan semua sekali benda. Dan tapi pattern ni sendiri, it has meaning. Meaning dia mean huwa. Huwa nombor 9 kan? Huwa fa'ala. Tengok saya baca. Saya baca. Tak. Antuma dah tambah. Tadi bila saya kira 3 antuma.
Okey, jangan kira yang dame-dame tu, kira yang itu saja. Macam ni. Ana 1 2 no, 3 4 5 6 7 8 9 Hua 10 huma 11 hum 12 hia 13 huma 14 huna datin. Jadi kita jangan kira yang dome-dome tu, kita kira yang dome saja. Dome ada 14. Jadi dia start from huwa. Tengok saya cantum. Ya. Ana fa'altu. Fa'alna. Fa'alta anta. Fa'altuma. Fa'altum anti. Fa'alti. Fa'altuma antuna fa'altuna huwa fa'ala. Tak ada tambah apa. Huma fa'ala. Hum fa'alu. Hiya fa'alat. Huma fa'alata. Hunna fa'al. Nah. Bab ni je bab susah. Tapi sabarlah, insya-Allah keadaan yang kita buat ni mudah. Jadi Datin dia bermula daripada Datin sendiri bermula dari fa'alah. Fa'alah. Tapi kaedah lama dia pakai fa'alah dulu. Kaedah saya kita mula daripada ana. Ya? Boleh? Okey. Okey. Jadi kalau macam fa'ala yaf'ulu, ini yang betul. Pattern betul. Maknanya dia lelaki sedang melakukan. Mana dia? Ya, ni. Alah, maaf, sorry lah tu. Biasa kalau orang pandai sikit dia panjang macam tu lah. Orang baru belajar ni dia keliru. Sorry lah. Ya. Aduh, ya gitu. Ya. Ya. Betul. Saya tengok janggal pula kalau satu itu. Yaf'ulu. Okey, yaf'ulu mana present tense. Okey. Tengok ain bagi depan. Okey. Kita tengok dalam Quran. Present lah. Ya. Dalam Quran, ya. Perkataan nasara. Ni. Nasara yang suruh di bawah pattern 1. Sebab ain bagi depan. Ya. Akala yakulu pattern 1. Jadi kita nak tengok perbezaan pattern berasaskan mudhari'. Boleh? Akala yakulu ya. Okey. Okey, susah ke? Ni. Ni. Kharaja. Yakhruju. Pattern 1. Saya tak tahu macam nak mudahkan. Ini yang bab yang agak rumit sikit. Okey. Okey, pattern 2 dia punya ain bagi bawah. Beza dia. Yaf'ilu. Jadi bila macam tu daraba yadribu. Ini pattern 2. Pattern 2. Okey. Pattern 2. Nak mengenali pattern dia, tengok mudhari' dia. Okey tuan-tuan, kita baca tadi. Sajada yasjudu. Pattern apa? 1. Pattern 1. Dah kenal lah tu. Pattern 1. Okey. Pattern 1. Okey, sekarang saya kata ni. Saya mudhari' dalam apa tu Yasin. Khatamallah. Okey, madi dia khatama, mudhari' dia yakhtimu. Pattern apa? 2. Pattern 2. Ya.
kita nampak pattern dua ni, pattern yang digunakan untuk nak tutup hati, nak tutup hati orang ni. Orang sesat dipukulnya, orang kafir dimarahnya. Ini pattern dua. Macam dia kata ni, khatama yakhtimu, al-yawma nakhtimu, hari ni aku tutup mulut mereka, afwahim wa tukallimuna aydihim, dan aku mempertuturkan segala anggota badan mereka itu. Jadi dia pakai khatama yakhtimu. Baru tuan-tuan nampak kan beza dia kan, sulit tu. Okey, ulama saja yang bercakap tu. Sebab itu tuan-tuan, bila ustaz bercakap pasal tafsir, dia menyebut satu perkataan, dia mesti menyebut mudhari'. Dia mesti menyebut mudhari' untuk menentukan which pattern perkataan itu. Dia mesti tahu. Any ustaz yang mengajar tafsir, dia kata bila dia sebut ayat Quran ada fa'il, dia akan sebut fa'il madhi dan mudhari' untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan pattern mana. Okey, untuk menunjukkan pattern mana. Okey, dalam bahasa Melayu tak ada pattern. Okey. Okey, yang ketiga, okey, yang ketiga dia kata yang ketiga yang ketiga fa'ala fa'ala yaf'alu, baik atas, yaf'alu. Ini yang ketiga. Ingat, yang lain semua sama. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Ya, yaf'alu. Okey. Umpamanya Fataha, yaftahu, Fataha yaftahu. Ini pattern ketiga. Okey, Al-Fatihah. Pattern mana? Tiga. Al-Fatihah tu daripada Fataha. Fataha yaftahu. Okey. Umpamanya, ya. Yang kedua, kalau dah T bawah, Mana? Ni yang tahu tak? Ni ain. Dia punya basic word. Oh, itu Al-Fatihah daripada Fatahah. Datang daripada Fatahah yaftahu. Tapi bila jadi isim Al-Fatihah, itu isim. Isim tu datangnya daripada Fatahah yaftahu. Pattern tiga. Okey. Okey, boleh? Boleh? Okey. Sekarang ni kita belajar nak mengenali pattern. Pattern fa'il. Sebenarnya ini nama dia bab. Nama dia bab. Orang putih panggil pattern. Nak pakai bab ke pattern? Pattern ke bab? Pattern. Dalam bahasa Arab panggil bab. Okey. Okey, perkataan dalam bahasa Arab yang tiga yang tiga silabel, perkataan dalam bahasa Arab yang tiga silabel ada 6 bab, 6 pattern. Okey? Boleh? Okey. Dari fa'ala, iaitu ain baris atas, ada 3 bab. Okey? Dari ain baris bawah ada 2 bab, dan dari ain baris depan ada 1 bab saja. Jadi sekarang ni ain baris depan kita tak kisah, sebab 1 saja. Tapi yang kita nak tahu, daripada ain baris atas ada 3 bab. Bila kita tengok fa'il madhi semua baris atas, tapi adakah dia ni bab 1, bab 2? Untuk nak menentukan dia ni bab berapa, kita kena tengok mudhari' dia. Kena tengok mudhari' dia. Umpamanya perkataan, kalau mudhari' dia yaf'ulu berbaris depan, ini bab 1 daripada fa'ala. Boleh? Maknanya berbeza tak? Maknanya Datuk, dari segi pattern tak ada beza, tapi makna ini makna dia menolong. Ini makna dia menolong. Ini sebenarnya untuk menunjukkan pattern saja, bab saja. Ini kalau nasara yang suruh, mana perkataan ni Allah Ta'ala gunakan daripada bab 1. Jadi perkataan fa'ala, fa'ila, yafilu tak
Tak ada makna, tak ada perkataan dalam bahasa Arab. Yang ada ini saja. Corak. Ini untuk dijadikan corak saja. Dijadikan model saja. Tapi kalau kita kata daraba yadribu, ini pattern ni. Tapi ini tak ada makna. Yang ada makna ini saja. Ini makna dia sedang memukul. Yang ini tak ada makna langsung. Tak ada makna. Ini ada makna. Ya. Okey, ini untuk menunjukkan pattern saja. Okey. Boleh? Okey. Jadi ini mudhari', ini madi, ini mudhari'. Jadi daripada madi ini daripada mudhari' kita kenal dia pattern mana. Nak menentukan dia pattern bab 1 ke, bab 2 ke, bab 3 ke, kita hanya tengok fi'il mudhari' dulu. Kalau fi'il mudhari' dia ain bagi depan, ini bab 1 daripada fa'ala. Kalau ain dia bagi bawah, ini bab 1 dari bab 2 dari fa'ala. Kerana fa'ala ada 3 bab. Kalau yaf'alu, ini bab 3 dari pattern fa'ala. Dari fa'ilah ada 2, kita belum pergi lagi. Okey, boleh ni? Jadi sekarang ni kita nak tahu dalam Al-Quran berapa perkataan yang Allah Ta'ala gunakan bab ini dan situasi mana. Ya, kita kena analisa. Okey, sekarang ni tengok saya buat ganti nama ya. Ana, betul tak? Nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey. Kita ambil perkataan fa'ala. Okey, fa'ala duduk sini. Mana ini fa'ala ni maksud dia laki-laki telah melakukan. Kalau akala, ni akala. Kalau daraba, ni daraba. Maknanya perkataan pattern ini diambil daripada domain huwa yang tidak ada apa-apa tambah. Okey. Kalau antunna dah jadi fa'altunna. Kalau antuma fa'al tuma. Kalau anti fa'al fa'alti. Dah semua ada tambah. Yang tak ada tambah, yang ni je. Jadi ini pattern asal. Walaupun dia pattern asal, dalam ni ada orang, ada masa, dan ada perbuatan, ada jantina. Ya? Jadi kalau ana fa'al tu, betul tak? Nahnu fa'al, fa'alna. Anta fa'al, fa'alta. Antuma fa'al, yes, semua tambah. Antum fa'al, fa'altum, semua tambah. Huma fa'al, fa'ala. Hum fa'al, luhiya fa'ala. Huma fa'al, fa'alatahunna, hunna fa'al. Nah, semua tambah kecuali yang asal ini. Jadi yang di bawah pattern huwa lah dijadikan pattern. Jangan risau, ini yang Tapi yang lain-lain tu ditambah lah. tambahlah, tambah. Tapi memang ada terdapat dalam Al-Quran. Semua ada. Semua ada. Kita kata kalau kita kata ya, Allahumma laka sumtu. Wahai Tuhanku, bagi engkau lah, kerana engkau lah aku berpuasa. Sumtu nama apa? Ana. Tu. Wa bika amantu. Ana. Wa ala rizqika aftartu. Ana. Okey? Boleh ke kita kata Allahumma laka sumta? Ya Allah, aku bagi engkau lah, kepada aku engkau berpuasa. Ya Allah, Tuhan aku bagi engkau lah, kamu berpuasa. Boleh ke? Tolong niat untuk orang. Okay. Tak apa. Yang ni jangan risau ni. Jangan risau. Ni yang susah. Memang ini susah. Jangan risau. Nahnu jadi fa'il, Fa'alna. fa'alna. Okey. Tak apa, sebab saya nak bagi ni dulu.
Yang bawah ni susah sikit. Tak apa. Ini belum lagi. Saya nak bagi ini dulu. Nak bagi ini dulu. Sebab kaedah kita bagi ini dulu kena, baru kita cantum dengan itu. Kalau kita cantum dulu, kita tak tahu bab mana, itu problem. Sebab saya dah try and error banyak dah. Kalau bagi ini dulu, pening kepala. Ini sebab bagi ini dulu yang pening kepala tu. Okey, sekarang ni kita nak kenal bab mana. Bila kita dah kenal semua ni, baru kita cantum dengan 14 kerti nama. Ini satu malam je boleh buat. Okey, baru kita cantum. Sebab ini yang part ni yang susah. Okey. A5 dia ada 2 bab. Salah satu A5 ya. A5 dia ada 2 bab, iaitu fa'ila pattern 4, pattern 4 ya. Pattern 4 pattern 4 A5 ya'lamu. Okey, boleh? Jadi lam bagi atas. Okey, tuan? Sekarang ni tengok. Perkataan A5, perkataan ya'lamu, ya, ya'lamu. Okey, nampak dah ni? Nasara kharaja yakhruju, nasara yansuru. Okey, yakhtimu. Okey, khatafa'ala. Okey. A5 ya'lamu ni sama tak dengan yaf'alu ni? Sama tak pattern ni? Sama tak? Sama tak? Sama. Tak sama. Sebab ini madi dia A5. Yes. Jadi A5 macam yang lain juga, bila dia telah mengambil pattern A5 ya'lamu, dia tak boleh jadi lagi A5 ya'limu, tak boleh lagi. Dia mesti perkataan A5 ni pattern dia ya'lamu. Dia tak boleh jadi pattern ni. Dia tak boleh jadi pattern, tak boleh. Dia mesti satu pattern je. Okey, kalau macam khatama mesti yakhtimu. Tak boleh kata khatama yakhtimu, tak, salah. Mana? Mana dia? 3 dengan 4. Yaf'alu. Yang ni ya'lamu. Sama mudhari' tapi madi tak sama. Itu dia. Sebab kita akan melihat kepada madi dia. Ya, madi dia. Mudhari' sama. Madi. Mudhari' sama. Okey, tuan-tuan, cuba tuan-tuan baca Yasin al-yauma. Nakhtimu. Yes, nakhtimu. Maknanya ini pattern ni. Pattern 3. Jadi ada orang tanya kita, Ustaz, macam mana nak tahu pattern 1, 2, 3, 4 berdasarkan Quran? Contohnya dari Al-Quran. Ya, bukan dari mana-mana, dari Al-Quran. Okey. Kita lihat pattern A5 ni ada berapa? Pattern 4 ni. Ya, banyak ni, banyak sangat. Ya. Banyak pattern 4 ni. Okey. Umpamanya perkataan na'ima ya'lamu. Na'ima ni dia menikmati. Yan'amu dia sedang menikmati. Na'ima yan'amu pattern 4. Okey, pattern 4. Satu lagi. Hasiba ni maknanya kita menghitung. Yahsabu. Ini pattern 4 juga. Jadi sekarang ni tuan-tuan mesti ingat fi'il ada mengandungi 6 bab. Fi'il yang 3 huruf, yang 3 silabel ada mengandungi 6 bab. Tak dapat nak elakkan, dia ada mengandungi 6 bab. Yan'amu sama tak dengan yaf'alu? Sama tak? Sama, tapi sebenarnya dia bukan pattern 3, dia pattern 4 sebab madi dia A5. Ya. Madi dia lain. Bukan.
Jadi perbezaan ini yang kita nak kaji dalam Al-Quran, yang merumitkan orang belajar Quran. Tapi tak rumit bagi saya, senang je. Tuan-tuan kena tahu pattern asal 3. A, I, O. A ada 3. A is subdivided into 3. I is into 2. O satu saja. Jadi kita nak mengenal fi'il, pattern berapa? Pattern berapa? Tengok mudhari' dia. Tengok mudhari'. Mudhari' menentukan dia pattern mana, bab mana. Okey, alimah ada satu lagi. Alimah ada satu lagi ya. Pattern fa'ilah satu lagi, iaitu pattern 5 ya. Pattern 4. Okey. Yang kelima ni tuan-tuan, hasibah. Hasibah juga. Tapi hasibah, ada ulama nahwu kata ada 2. Hasibah yahsabu pun boleh, yahsibu pun boleh. Hasibah yahsibu. Dua-dua boleh. Okey. Hasibah yahsibu. Bila tengok saja ain dengan lam dengan mim, bukan alama, mesti alimah. Tak boleh kata alama, sebab dia pattern dia alimah. Ya'lamu. Okey. Ini 3 huruf, 3 silabel. Ada 6 bab. Ada yang 4 silabel, ada yang 5 silabel, ada yang 6 silabel. 4, 5, 6, 60 bab. Kita 6 bab pun dah pening kepala dah. Okey. Ada pattern 4 huruf, ada 4 silabel, 5 silabel, 6 silabel. 3 pattern lagi, dia ada mengenai 62 bab. Ini baru 6 bab. Bab yang ke-6, yang akhir sekali, okey, iaitu dia kata fa'ula. Fa'ula yaf'ulu ni. Fa'ula yaf'ulu. Yaf'ulu. Okey, kita tengok dulu ni pembentukan. Lepas tu baru kita pecahkan kepada dhamir. Betul okey. Fa'ila yaf'ulu. Seperti hasuna. Sunu. Isim dia hasanah. Hasanah tu daripada hasunah, bukan hasanah. Hasanah tu hasan isim. Okey, boleh hasuna yahsunu ya. Hasunah tu maksudnya karuma ya. Karuma yakrumu ya. Ingat, pattern yang ke-6 ni ada satu saja. Dia berpecah kepada satu saja. Okey, boleh? Dalam malam ni kita belajar pattern 3 huruf. Pattern 3 huruf, iaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sebabnya perbuatan dalam bahasa Arab dia keluar daripada 3 pattern inilah ya. Yang sulasi, yang 3 huruf. Jadi perbezaan pattern ini berasas kepada ain. Ain baris atas, ain baris bawah, ain baris depan. Kalau kita nak mengenali 6 pattern ini, kita mesti lihat mudhari' dia. Kalau mudhari' dia ain baris depan, maka ini pattern 1. Kalau mudhari' dia ain baris bawah, ini pattern 2. Kalau mudhari' dia ain baris atas, ini pattern 3. Ya, ini pattern 3. Okey. Pattern 4 daripada alimah, iaitu fa'ilah. Ain baris bawah. Jadi ain baris bawah bila jadi mudhari', jadi ain dia baris atas, pattern 4. Ain dia baris bawah, pattern 5. Okey, boleh tak? Okey. Jadi pattern 6 satu saja, iaitu ain baris depan. Ya, bukan sama dengan ni. Ini ain baris depan betul,
tetapi dari fa'ala. Tetapi ini ain bagi depan, tapi dari fa'ula. Jadi kalau kita nak tahu dalam Quran, paling senang buka saja Quran, dia dah beritahu dah kita. Ya, kita tahu dah. Kita jumpa saja fi'il mudhari', kita bawa kepada fi'il madhi. Bila bawa fi'il madhi, dia akan pergi kepada sama ada sini, sini atau sini. Okey, ambil satu contoh. Perkataan okey. Amana rasulu bima amana. Dalam Quran ada yu'minu. Ada tak? Ada tak? Yu'minu artinya fa'ala yaf'ilu. Jadi pattern dua. Ni mim ain bagi bawah. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Okey. Kalau kita kata lagi khatamallahu ala qulubihim, khatama yakhtimu. Khatama yakhtimu, ini bab 2. Bab 2 ke bab 3? 3. Mana bab 3? Khatama. Ni yakhtimu. Khatama yakhtimu. Bab 3 ya? Ni bab 2. Ni bab 2. Ni switch ni kan? Bab 2. Okey. Kalau kita nak tahu khatamallahu ala qulubihim, bab berapa ni? Cari dalam Quran fi'il mudhari' dia. Fi'il mudhari' dia buka Quran, al-yauma nakhtimu. Ya? Al-yauma nakhtimu. Ini barulah kita tahu ini pattern 2. Contoh pattern 3 tu nampak sangat kan. Pattern 3. Contoh dia. Ni, alima. Pattern 3 ni. Pattern 3. Pattern 4 tu alima. Okey. Pattern 3. Pattern 3 yaf'alu. Fathah. Oh ni. Dr. Hari betul. Fathah yaftahu. Oh dah buang dah. Dah buang. Fathah yaftahu, ini pattern 3. Ini pattern 4. Okey, minggu depan kita akan belajar 4 syllable. Bukan, 4 syllable tak akan sentuh sampai 2 tahun. Kita akan belajar apa jadi kalau fa ni wow. Ya, apa jadi kalau ain ni alif? Apa jadi kalau lam ni ya? Saya kena beri dulu walaupun susah. Sebagai contoh je kan? Sebagai contoh kejap sebelum kita habis. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh. Memang susah. Next week kena ulang balik kan. Ya, tak apa. Next week kita ulang serentak. Sebab ini saya akan ulang ni dalam masa 2 tahun. Balik tengok video. Balik tengok video. Okey, tuan-tuan Ni tuan-tuan. Wajada. Sama tak? Yes, sama. Sama, tapi nak tahu wajada ni pattern mana? Tak tahu kan? Ni. Qala, sama tak? Sama fi'il madhi ni. Sa'a, sama tak? Okey, tengok ni fi'il madhi ni. Tapi ini ain dia huruf illah. Lam dia huruf illah. Lam dia huruf ya, ni lam ni. Ni lam. Lam. Yang tak bertitik tu lam. Lam tak, bukan, ini asal dia lam. Sebab fa'ala. Fa'ala kan? Yes. Ini lam dia huruf illah. Ya. Ini ain dia huruf alif. Ini fa dia huruf waw. Bila fi'il 3 huruf ada alif, waw, ya. Yes. Itu nama dia fi'il mu'tal. Jadi next week kita akan join ni semua dan kita akan sebutkan jenis-jenis fi'il. Ada 11 semua dalam Quran. Okey, 11 jenis daripada 6 bab. Ini fi'il yang pelik. Tapi fi'il pelik ni lah yang banyak dalam Quran.
Wa wajadaka dhallam fahada. Fi'il pelik kan? Tapi jangan kita takut. Kita tak boleh ubah fi'il ni. Kita hanya boleh ubah kita saja. Kena rajin, kena sentiasa ada semangat. Nak turun rumah tu, hish, macam tu. Macam tu maknanya tak ada problem. Tak. Hish. Kan? Kena ada kekuatan kan? Macam tu. Nak turun rumah tu kan? Balik. Sesekali tepuk. Yang ada awi tu alif waw ya. Ya. Huruf ilah. Huruf ilah. Huruf-huruf biasa tu nama dia huruf sahih. Huruf yang ada alif waw ya huruf ilah. Bila fi'il ada salah satu daripadanya huruf ilah, maka dia jadi ilat lah. Tuan-tuan puan, ni tuan-tuan, ni wajada hurufnya di fa, betul tak? Betul tak? Ini memang problem. Tapi jangan fikir tuan-tuan, jangan risau. Kita tak boleh nak ubah dia memang dari azali macam tu. Wajada. Okey? Mudarat dia jadi yajidu. Itu yang dia jadi 3 huruf dah. Okey. Wajada. Okey. Waqa. 2. Tapi diselang-seli oleh ain. Waqa. 2 huruf lah. Ini 1. Okey? Ini 1. Nawa. 2. Dekat-dekat. Nawa itu saumarodin. Nawa kan? Dekat-dekat. Ini 1. Ini 2 dekat-dekat. Ini 2 jauh. Ini 2 dekat-dekat. Ini 1 di tengah. Ini 1 di akhir. Ini 1 di depan. 1 di tengah. 1 di akhir. 2 di selang-seli. 2 direct. 2 ni huruf ilah. Saya dah shock sendiri. Okey tuan-tuan, ini minggu depan. Tuan-tuan jangan risau. Saya beritahu jangan lari je. Sebab ini memang kaedah yang kita buat ni bukan kaedah susah, tapi pasal kita jump. Okey, bila ada alif, wa, ya pada 3 silibel tu dia jadi elat. Ain lanta. Okey tuan-tuan, tengok ni. Ini huruf elat ada di kepala. Huruf elatnya waw. Ya, ini huruf elat ada di kepala dan di ekor. Hurufnya waw dan ya. Ini huruf elat ada di tengah dan jadi di ekor. Jadi hurufnya waw dan ya. Ini huruf elatnya di tengah. Ini huruf elatnya di akhir. Tapi ada tiga-tiga tu huruf elat. Fa'awa. Awa. Ini minggu depan. Ini minggu depan. Ini minggu depan. Tahu tak? Saya belajar dulu ni tahun 4 di universiti belajar ni. Tahun 4. Jadi tuan-tuan punya hebat lagi. Belajar tahun 1. Malam keempat. Hebat nah. Sebab kaedah kita ni apa tu Profesor? Kita nak faham Quran tu saja. Bukan kita ikut silibus. Kalau ikut silibus mesti ikut follow kan. Ini yang penting 2 tahun tuan-tuan faham Quran. 2 tahun tuan-tuan faham. Tuan-tuan tak faham, Quran faham tuan-tuan. Okey. Okey. Tuan-tuan, ni. Tuan-tuan baca ni seminit ya. Ni bukan Alam Nashrah laka sadrak. Okey, saya beritahu ya. Ini mabni. Ini mu'rab.
Ini mu'rab. Ini mabni. Ini mabni. Ini mabni. Okey, kita tahu mabni. Ini mabni, ini mabni. Mabni. Berapa mu'rab dah? Dua. Okey. Bila mu'rab, saya beritahu tadi, fi'il mudhari' mu'rab kan? Okey, fi'il mudhari' dalam keadaan biasa dia mesti baris depan, betul tak? Betul tak tadi? Tapi sekarang ni baris mati. Dia berubah kepada mati sebab ada lam. Lam mati, dia pun mati sini. Mati ni bermakna alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kamu tahu aku telah lapangkan dada kamu? Kamu tak tahu ke aku lapangkan dada kamu? Maknanya pertanyaan tu, hai, mu tak tahu ke aku lapangkan dada kamu? Okey? Itu. Itu maknanya jazam. Jazam ni putus. Putus ni maknanya no more deny. No deny. Itu. Yes. Macam untuk orang putih kata tu exaggerate. Alam nasrah, it is like a challenge from Allah. Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kamu tahu kami telah lapangkan dada kamu, wahai Muhammad? Sadrak ini sadrun, dada. Dada ni isim. Isim kalau dah kena biasa bagi depan. Okey? Tapi kenapa dia bagi atas? Ada 12 sebab. Dia bagi atas sebab ada nasrah, ini sebab pertama. Jadi tuan-tuan 2 tahun nanti tuan-tuan boleh tahu macam tu lah. Kalau nak baca betul-betul macam ni, nak dengar tak? Isim istifham mabniun alal fathi. Mabni. Dia isim ni mabni kan? Mabni di atas baris atas. Lam harfu jazmin mabniun ala sukun. Mudah je. Sukun tu mati. Mati. Kalau tak nak baca bahasa Arab pun, baca bahasa Melayu. Hamzah. Ingat bukan Hamzah bin Bulat Hamzah isim istifham. Apa maksud tu? Istifham isim soalan. Adakah? To ask question. But this one not to get answer, but this one to challenge. Yeah. Do you know? Don't you know? Okay, lam harfu jazmin. Ini duduk bawah ha yang 8 ni. Duduk bawah ha yang 8 ni. Ingat yang bawah 8 ni. Lepas tu kita kena buat jadual minggu depan. Ya. Mabniun ala sukun. Nashrah fi'il mudhari' berbaris mati sebab adanya lam. Tanda baris mati dia sukun. Nampak tak? Nampak ya? Wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu,
tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan wa ufir